أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Alhamdulillah kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal. Apa khabar semua penonton-penonton di rumah, di Facebook? Seperti biasa kita bantu untuk share, kita sebarkan majlis ilmu kita. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita dapat sama-sama turut untuk belajar daripada halaman yang ke-459 surah Az-Zumar, yang pastinya sangat menarik, sangat penting untuk sama-sama kita menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tauhid kita kuat, bila kita mantap dengan ilmu pengetahuan, maka tenanglah kehidupan kita di dunia ini sehingga kita mampu melangkah dalam kehidupan dengan penuh selesa dan bahagia, insya-Allah taala. Baiklah sahabat-sahabat, kita baca doa sedikit. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa saya persilakan Fadil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi untuk meneruskan halaman muka surat yang ke-459. Sila Dr. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-puan, para penonton, ibu ayah yang saya kasihi sekalian, hari ini kita diberikan oleh Allah peluang sekali lagi, dipanjangkan umur sekali lagi, kemudian diberi peluang untuk bertadabbur Al-Quran. Allahu Akbar. Ini adalah nikmat yang paling besar. Nikmat di mana kita dapat menghayati apa yang telah diperintahkan oleh Allah, kata-kata ataupun kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Hari ini kita menyemak ataupun membelik halaman yang ke-459. Ianya adalah kesinambungan daripada ayat yang pertama dan ayat yang ke-5 kalau tak silap saya, yang kita dah bincangkan sebelum daripada ini, mengenai tentang perihal-perihal Allah Ta'ala menyebutkan tentang tauhid kepada Allah Ta'ala, isu-isu tentang ubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah. Hari ini kita akan masuk mengenai tentang perbincangan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Betapa banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita perlu kepada kesyukuran ataupun bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana sinopsis ataupun perbincangan secara umumnya pengajian kita pada hari ini akan kita persembahkan. Mari sama-sama kita perhatikan kepada mengenai tentang perbincangan kita pada hari ini, iaitu memperingatkan orang kafir dengan nasib umat yang terdahulu. Yang ini sebenarnya sinopsis yang umum yang kita boleh sampaikan ataupun simpulkan dalam pengajian kita daripada halaman yang ke-459, iaitu banyak sebenarnya perinciannya yang akan kita tengokkan. Sebenarnya semuanya adalah peringatan buat orang-orang kafir, kerana Al-Quran ataupun surah Az-Zumar ini diturunkan sebelum hijrah, memberikan peringatan kepada orang Quraisy bagaimana nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebenarnya banyak, mengapa perlu kita kufur kepada Allah Ta'ala. Baik,
Sebelum kita meneruskan perbincangan kita daripada ayat 6 ke 10 ini, kita sama-sama bacakan dahulu tuan-puan. Mudah-mudahan dengan pembacaan kita ini menenangkan jiwa kita, bahkan melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana telah diberikan peluang untuk menghayati dan bertadabbur, bahkan mempraktikkan apa yang mudah-mudahan Allah Ta'ala telah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam sesi yang pertama ini kita akan bacakan ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-7 yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Doktor yang sentiasa semangat dan ceria untuk menceriakan kita semua dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, tadabburnya, masya-Allah. Baik sahabat-sahabat, 2 ayat aja tapi kat separuh muka juga. 2 ayat, ayat ke-6 ke-7. Jom kita sama-sama alunkan dengan nahawan, mudah-mudahan bacaan kita Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dan menurunkan rahmat kepada kita semua. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dan pada ayat yang ke-6 Allah Taala berfirman, Dia menciptakan kamu daripada diri yang satu, iaitu daripada Adam, kemudian daripadanya Dia menjadikan pasangannya dan Dia menurunkan 8 pasang haiwan ternakan untuknya. Dia menjadikan kamu di dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 ke-8. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu dipalingkan? Mengapa kamu dapat dipalingkan? Baik, perhatikan ayat yang pertama daripada halaman yang ke-459 ini menceritakan seperti mana yang kita bincangkan tadi, iaitu menceritakan kepada kita tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau tuan-puan perhatikan bagaimana ini yang disebutkan oleh Syekh Tantawi di dalam tafsirnya, menceritakan bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang kejadian Adam itu menggunakan kalimah khalaqa, kalimah khalaqa, dan kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang kejadian pasangannya pula disebutkan menggunakan perkataan ja'ala. Tengok beza dekat situ. Yang ni dijelaskan oleh Syekh Tantawi. Dia kata khalaqa ini adalah seakan-akan memberikan pengertian bahawa Allah Ta'ala menjadikan Adam itu daripada perkara yang tidak ada,
lalu digunakan perkataan khalaqa, iaitu sesuatu yang dijadikan memang daripada tidak ada perkara yang ada kepada ada. Nabi Adam tidak ada sebelum itu, diadakan dengan menggunakan perkataan khalaqa, khalaqakum min nafsin wahidah. Dia menjadikan kamu semua daripada jiwa yang satu, iaitu daripada Adam itu sendiri. Kemudian Allah Taala kata thumma ja'ala minha. Bila ja'ala ini menurut Syekh Tantawi, sebahagian ulama menafsirkannya, dia kata seakan-akan perkataan ja'ala itu adalah dijadikan, iaitu daripada pasangannya. Sebab itu digunakan dua verb ataupun dua kata kerja yang berbeza. Yang ini menurut pandangan Syekh Tantawi di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Wasit. Kemudian disebutkan juga wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj, iaitu disebutkan bahawa Allah Taala menurunkan ternakan, haiwan ternakan yang 8 pasang, iaitu yang berpasang-pasang. Apakah yang dimaksudkan dengan wa anzala lakum minal an'am? Yang ini juga telah dibincangkan ataupun diceritakan oleh Syekh Tantawi, bahawa seakan-akan ketika mana Allah Taala menjadikan Nabi Adam di syurga, sebenarnya telah disediakan segala nikmat juga di dalam syurga, daripada ternakan, daripada unta, haiwan-haiwan ternakan, lembu, kambing dan sebagainya. Dan apabila diturunkan Nabi Adam itu ke muka bumi, lalu diturunkan bersama dengan Adam itu ataupun bersama dengannya diturunkan nikmat itu antara hikmah mengapa Allah Taala dikatakan menggunakan lafaz wa anzalalakum minal an'am, lalu diturunkan kepada kamu, iaitu mengenai tentang diturunkan nikmat-nikmat. Barangkali juga yang dimaksudkan dengan wa anzala, seperti mana Allah Taala menurunkan air itu, iaitu hujan itu, menggambarkan tentang segalanya yang diturunkan oleh Allah Taala ini akan memberikan satu nikmat kepada manusia daripada sumber yang satu, iaitu daripada Allah Taala. Tuhan yang maha tinggi menurunkan kepada manusia, menunjukkan kepada kita sebenarnya hamba yang mengabdikan diri kepada Allah. Lalu Allah Taala menyebutkan nikmat-nikmat ini. Allah Ta'ala menceritakan tentang asal usul kejadian manusia di dalam perut ibunya selama beberapa peringkat. Ini semua menunjukkan tentang bukti kebesaran Allah. Lalu di penghujung ayat yang ke-6, Allah Ta'ala tanya kita, tuan-puan. Allah Ta'ala kata fa'anna tusrafun. Jadi bagaimana kamu memalingkan diri kamu? Maknanya seakan-akan kenapalah kamu berpaling? Kalau kamu perhatikan dekat diri kamu sahaja, kamu tahu dah bahawa kita ni tidak dijadikan secara sendiri. Kan kadang-kadang orang yang menafikan Allah Ta'ala, dia kata tak, manusia dijadikan sendiri. Saya suka seorang ustaz ataupun seorang guru dahulu, dia memberikan perumpamaan yang menarik. Dia kata ada orang kata manusia ini sebenarnya dijadikan sendiri, ibunya menjadikan dia, dia lahir. Jadi tidak ada Tuhan sebenarnya yang menjadikan dia, dia kata. Tetapi kalau kita fikir, dia kata satu jenis item itu ataupun satu jenis perkara itu tidak boleh menjadikan perkara yang lain dengan dirinya sendiri. Macam mana saya nak cakap sebagai contoh? Kalau macam sebiji kuih itu tidak boleh menjadikan kuih yang lain. Dia kena orang lain yang buat. Ataupun telefon ini, maknanya telefon ini yang buatnya orang, bukan telefon ni buat diri dia sendiri. Dia bagi analoginya begitu. Jadi dia kata begitu juga dengan manusia. Kalau orang kata manusia ini yang menjadikan dirinya sendiri ataupun menjadikan orang lain, tengok teknologi hari ini. Macam-macam cuba dibuat daripada manusia untuk mencipta manusia yang lain, tetapi sukar sebenarnya, tuan-puan, yang menciptakan tulang belulang ataupun nadi-nadi, salur-salur darah ini semua secara kompleks ini, siapa yang menjadikan ini? Masya-Allah. Sebab tu Allah Taala kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam jiwa diri kamu sendiri ini, tidakkah kamu perhatikan bahawa ini adalah nikmat yang besar yang Allah Taala berikan kepada kita? Lalu kenapa kamu berpaling? Kenapa kamu berpaling? Lalu di sini Allah Taala ingatkan diri kita. Dah Allah Taala tanya tadi, Allah Ta'ala kata in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Iaitu Allah Ta'ala kata sekiranya kamu ingkar, sekiranya kamu kufur, Allah Ta'ala tak memerlukan kamu. Allah, malu kita, tuan-puan. Sebenarnya yang kita yang berhajat, yang memerlukan kepada Allah, sedangkan Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada kita, tuan-puan. Allah Ta'ala tegur secara direct di sini. Tak malu ke kita kalau kita kufur kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala tak memerlukan kita. Bahkan Allah Ta'ala kata wala, dalam masa yang sama Allah Ta'ala ingatkan juga wala yarda li'ibadihil kufr, dan Allah Ta'ala tidak redha terhadap hamba-hambanya yang kufur,
Yang ini yang kemuncaknya Allah Taala kata wa in tashkuru yaradahu lakum. Yang ni kita dah bincang sebelum ini. Sekiranya kamu bersyukur, Allah Taala akan redha kepada kamu. Tengok kalau ayat sebelum tu wala yarda li ibadihil kuf. Kalau kita kufur, Allah Taala tak suka dengan kita. Kalau kita bersyukur, Allah Taala redha kat kita. Allahu akbar. Nikmat apa lagi yang kita inginkan kalau bukan kerana redha Allah Taala. Jadi sebenarnya highlight dia, point dia juga sebenarnya kat sini tuan-puan, bahawa kalau kita bersyukur, Allah Taala akan redha dengan kita. Yang ni yang kita telah sebutkan sebelum daripada ini, sebenarnya sifat syukur ini yang ingin diterapkan. Ayat yang ke-6 diceritakan tentang nikmat-nikmat manusia, nikmat kejadian manusia, nikmat tentang haiwan-haiwan, nikmat tentang bagaimana manusia dijadikan, kemudian dilahirkan dalam muka bumi ini. Kemudian Allah Ta'ala kata, macam mana kamu boleh kufur sedangkan yang beri ini semua adalah Allah Ta'ala. Lalu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak ingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmat ataupun tentang ciri-ciri hamba yang bersyukur ini. Semuanya nikmat yang banyak ataupun semuanya adalah contoh yang banyak. Kalau kita perhatikan bagaimana ayat pertama yang kita bacakan pada hari ini menunjukkan sekiranya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan redha kepada kita. Bahkan bagaimana kita nak bersyukur, yang ini selalu saya ingatkan bahawa syukur ini dia bukan dengan lafaz sahaja. Yang mana Allah Ta'ala sebutkan buat Nabi Daud, i'malu ala Dawud syukra, iaitu bekerjalah. Maknanya kerja ataupun syukur ini perlu dipraktikkan, perlu diimplementasikan secara dengan tindakan. Dengan tindakan. Kalau kita masih lagi ingat, saya kira kisah hadis ni tuan-puan semua tahu. Kisah seorang wanita yang bariyah ataupun seorang wanita yang dikatakan bariyah ni sebenarnya yang jahat ataupun dalam terjemahan yang lain dikatakan pelacur. Yang mana ada anjing kehausan, dia beri minum air kepada anjing tersebut. Lalu apa yang disebutkan oleh Rasulullah? Rasulullah kata fasyakarallahu lahu ataupun fasyakarallahu laha faghafara laha. Allah Ta'ala fasyakara ni macam berterima kasih. Allah Ta'ala seronok. Fasyakara di sini bukanlah maksudnya Allah Ta'ala berterima kasih begitu, tetapi digambarkan Allah Ta'ala redha. Macam yang disebutkan sini, wa in tashkuru yaradahu lakum. Kalau kamu bersyukur, Allah Ta'ala redha. Sama seperti kisah wanita tu tadi, kalau dia, maknanya dia telah memberikan air kepada anjing yang kehausan itu, lalu Rasulullah kata fasyakara laha, Allah Ta'ala telah bersyukur iaitu redha kepadanya, faghafara laha, lalu Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Mudah tuan-puan sebenarnya kalau kita bersyukur, kita amalkan, praktikkan sifat syukur kita, maka Allah Ta'ala akan redha dengan kita. Tidak sukar sepatutnya untuk kita menjadi hamba yang bersyukur. Bahkan kalau kita tengok, kalau dalam halaman yang sebelum ini daripada surah Sad, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana hamba-hamba yang bersyukur ini kebanyakannya disifatkan kepada para nabi. Yang ini Allah Ta'ala sebutkan tentang kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah dalam surah-surah yang lain. Sama juga Allah Ta'ala menyatakan zurriyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh orang yang bersyukur, Nabi Ibrahim orang yang bersyukur. Nikmat-nikmat ini ditunjukkan ataupun kaedah bersyukur ini ditunjukkan oleh para nabi, menggambarkan bahawa perlunya kita bersyukur, mencontohi para nabi, dan kita akan menggapai keredaan daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan juga bagaimana sifat syukur ini boleh menjauhkan kita daripada azab Allah Ta'ala. Sebenarnya nampak macam simple, tetapi siapa yang bersyukur, Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada azab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak akan mengazab kamu, memberikan kamu azab in syakartum, sekiranya kamu bersyukur. Maknanya tinggi nikmat syukur ni. Kalau kita bersyukur, Allah Ta'ala redha kat kita. Kalau kita bersyukur, Allah Ta'ala memberikan kita anugerah yang lain. Dan kalau kita bersyukur, Allah Ta'ala akan jauhkan kita daripada azab Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah rezeki kita. Yang ni ayat ni semua orang tahu. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami akan tambah nikmat kamu, kami akan tambah lagi. Ini adalah keperluan yang kita perlu faham dan tadabbur daripada ayat mengenai tentang perkataan syukur ini.
wa in tashkuru yaradahu lakum, sekiranya kamu bersyukur maka Allah Taala akan redha dengan kita. Baik, kita dah masuk kepada sesi perbincangan, hampir kepada sesi perbincangan yang kedua. Sebelum itu tuan-puan, mari sama-sama kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu perkataan khala, iaitu khawala, yang membawa maksud menjaga, iaitu menganugerahkan. Yang mana perkataan khala ataupun khawala ini disebutkan sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala menceritakan ataupun menyebutkan tentang anugerah, iaitu yang diberikan kepada kita, tentang nikmat-nikmat dan sebagainya. Baik, itu adalah perbincangan pada peringkat awal mengenai tentang sesi awal perbincangan kita, yang mana Allah Ta'ala ingatkan kepada kita nikmat yang diberikan kepada kita, kemudian bagaimana nikmat yang diberikan daripada ternakan, haiwan-haiwan, kejadian ini semua. Lalu Allah Ta'ala tanya kita, kenapa kamu berpaling dan kenapa kamu kufur kepada Allah Ta'ala? Kalau kamu bersyukur, Allah Ta'ala akan memberikan nikmat yang lagi banyak, Allah Ta'ala akan redha kepada kamu, dan Allah Ta'ala akan jauhkan kamu daripada azab api neraka. Oleh yang demikian tuan-puan, kita akan berehat dahulu dalam sesi yang pertama ini. Kita bertemu lagi selepas daripada ini insya-Allah. Jangan ke mana-mana. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan beroleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahala tanpa batas. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minas sabirin. Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami sifat sabar. Kerana sifat sabar itulah merupakan bekalan yang kuat untuk seorang hamba dan juga seorang pendakwah untuk menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan. Terima kasih pada sahabat-sahabat. Terus dalam My Quran Time baca faham amal. Jom sedikit masa tajwid. Kita lihat slide kita pada kali ini. Ayat mana yang kita nak ambil contoh? Ya, ayat yang ke-8. Qul tamatta' bi kufrika qalila. Jelaskan perbezaan sebutan kaf pada bi kufrika dan qaf pada awal perkataan qalila. Duduk dekat. Bila duduk dekat berjiran, qaf dengan kaf itu makhrajnya dekat sangat, di mana di pangkal lidah kita tu qa, depan sedikit ka. Maka walaupun makhraj dekat tetapi dia punya sifatnya berbeza. Maka kita nak kena bezakan. Qul tamatta' bi kufrika qalila, bi kufrika qalila. Nak kena jelas. Jangan kita baca bi kufrika qalila, dua-dua kita belasah qaf. Qul tamatta' bi kufrika qalila pun tak boleh, dua-dua belasah qaf, ataupun dua-dua kita ambil kaf.
Qul tamatta' bi kufrika qalila pun tak boleh. Berikan haknya. Pertama kita nipiskan. Qul tamatta' bi kufrika. Qul tamatta' bi kufrika qalila. Ka bi kufrika qalila. Qul tamatta' bi kufrika qalila. Kita buat sama-sama. 1 2 mula. Qul tamatta' bi kufrika qalila. Masya-Allah. Kita jaga sifat kaf yang nipis dan kekalkan sifat qaf yang tebal. Akan bunyi sedap bacaan kita. Wallahu a'lam. Sila Doktor. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tirmizi atas perkongsian mengenai tentang sifat huruf, mana yang perlu tebal, mana yang perlu nipis. Kalau Ustaz Tar dulu dia sebut tebal. Bukan tebal, tebal dia kata. Mungkin ada unsur-unsur Jawa sikit agaknya di situ sebutan tebal dan sebagainya, tapi tak mengapa tuan-puan, itu adalah bagi menjaga bacaan kita, mudah-mudahan dia berada dalam keadaan yang baik. Kemudian dalam sesi yang kedua ini kita akan menceritakan ataupun kita akan menyentuh mengenai tentang ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-10, yang mana kalau tuan-puan perhatikan kita boleh tengok bagaimana sebenarnya awal Allah Ta'ala menceritakan tentang nikmat, kemudian Allah Ta'ala larang kita kufur dan jangan kita tidak bersyukur. Dalam part yang kedua Allah Ta'ala sebenarnya ingin menceritakan kepada kita tentang sifat manusia yang engkar ataupun melupakan Allah Ta'ala. Sebelum kita masuk perbincangan yang lebih terperinci mengenai tentang perkara ini, mari sama-sama tuan-puan kita bacakan ayat ini bersama dengan Ustaz Tirmizi kita, yang mana bermula daripada ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-10. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan bertadabbur tentang isi kandungnya, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, jom kita terus bacaan kita pada muka surat yang ke-459 ayat yang ke-8 hingga 10. Nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إن
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-8 Allah Ta'ala berfirman, dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Allah dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat, Allah Ta'ala memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu, dan dia menyekutukan Allah dan untuk menyesatkan manusia. Lalu ini adalah pengajaran yang sangat penting sebenarnya tuan-puan. Kalau kita sama-sama baca ayat yang ke-8 ini, sebenarnya ianya adalah satu peringatan yang mengetuk jiwa kita sebenarnya, ibu ayah, tuan-puan, para penonton sekalian, kerana situasi ini sangat biasa dengan kita. Situasi ini sangat biasa dengan kita. Bayangkan apa yang Allah Ta'ala sebutkan ini tadi. Allah Ta'ala kata, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu. Allah Ta'ala kata manusia ini bila dia ditimpa dur, dia ditimpa satu perkara yang kesusahan, satu perkara yang bahaya, dia da'a rabbahu muniban, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Summa idza khawwalahu, namun apabila Allah Ta'ala hilangkan dia, Allah Ta'ala berikan dia ni'matan minhu, Allah Ta'ala perkenankan doa dia tu tadi, nasiya ma kana yad'u ilaih, tiba-tiba dia melupakan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Yang ni sama-sama kita muhasabah. Ada tak dalam keadaan sama-sama, pernah tak kita melalui perasaan ini, iaitu bila kita susah beria kita mohon ke Allah Ta'ala, ya Allah tolonglah aku nak exam ke, kalau pelajar-pelajar nak exam, ya Allah tolonglah ya Allah, macam tu. Ataupun kalau bukan pelajar pun, maknanya yang bukan pelajar pun, kalau dia ada exam nak ujian kenaikan pangkat ke apa ke, beria dia berdoa kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba Allah Ta'ala perkenankan doa dia, Allah Ta'ala naikkan pangkat dia, tak ingat dia kepada Allah. Bukan saja tak ingat dia kepada Allah Ta'ala, dia melakukan maksiat pula setelah daripada dia diberikan pangkat yang dimohon melalui ataupun menggunakan berdoa dengan nama Allah itu tadi. Lalu ayat ini sebenarnya mengetuk pintu hati kita tuan-puan. Pernah tak dalam keadaan kita kesusahan, kita memerlukan sesuatu, kita berhajat kepada sesuatu, kita beria mohon kepada Allah Ta'ala. Tetapi bila Allah Ta'ala kata, thumma idza khawwalahu ni'matan, bila aku dah berikan nikmat, kami dah berikan nikmat, nasiya ma kana yad'u ilaihi, dia lupa apa yang dia pernah doa kepada aku. Allahu Akbar. Inilah situasi-situasi yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebenarnya tak jauh tuan-puan, dekat dengan diri kita. Kadang-kadang kita pun mungkin melakukan sedemikian, bermohon kepada Allah Ta'ala bersungguh-sungguh, tapi bila Allah Ta'ala dah beri, kita lakukan maksiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perkara-perkara yang merosakkan amalan dan merosakkan diri kita ini. Tetapi di sini keadaannya berbeza sedikit. Keadaannya merujuk kepada orang kafir itu sendiri. Mereka bila ditimpa kesusahan, mereka mengadu kepada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala dah berikan tentang kelapangan, mereka mengkufurkan Allah Ta'ala. Ini lebih teruk. Ini lebih teruk. Dia kata kat sini, waja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili. Mereka bukan sahaja menjadikan Allah itu ada sekutu, mereka mensyirikkan Allah Ta'ala, bahkan liyudilla an sabili. Mereka menggunakan elemen ataupun kaedah tersebut untuk menjauhkan diri ataupun menjauhkan manusia daripada Allah Ta'ala. Inilah serendah-rendah kejadian manusia. Bila Allah Ta'ala dah beri nikmat, dia gunakan nikmat itu untuk jauhkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Kita minta kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan dijauhkan kita daripada sifat-sifat sedemikian. Dan kalau tuan-puan perhatikan juga beberapa kisah ataupun beberapa perkataan yang menyebutkan tentang sifat lupa ini di dalam Al-Quran, pada kebiasaannya dia datangkan dengan lupa kepada nikmat Allah Ta'ala, ataupun seakan-akan kita sengaja lupa kepada apa yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita sama-sama tengok di sini sebagai contoh, macam dalam surah Taha. Dalam surah Taha Allah Ta'ala kata, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah kami dah bagi nikmat kami, lalu engkau lupakan tentang nikmat tersebut. Wa kadzalikal yauma tunsa. Nanti pada hari akhirat Allah Ta'ala akan lupakan kau. Bayangkan tuan-puan, kita memerlukan Allah Ta'ala nanti pada hari akhirat, kita memerlukan syafaat Rasulullah pada hari akhirat, tiba-tiba kita dibangkitkan, Allah Ta'ala tak pandang pun kita. La yang zuru ilaina, Allah Ta'ala tak tengok kita, Allah Ta'ala tak kasihan kat kita. Masya Allah, ini sangat menakutkan. Kemudian dalam surah Hasyar juga
Allah Taala kata wala takunu kallazi nasullaha fa ansahum anfusahum. Sebenarnya orang yang melupakan nikmat Allah Taala ini, tengok apa Allah Taala sebut yang pertama dalam surah Taha tu tadi, sebenarnya kalau dia lupa Allah Taala di muka bumi, dia tidak bersyukur kepada Allah Taala, maka Allah Taala akan melupakan dia pada hari akhirat. Ini yang paling menakutkan kita. Kita lupa Allah Taala di dunia ini, esok ke hari akhirat Allah Taala akan tak endah buat lupa tentang kita. Allahu Akbar, tak ada tempat pergantungan kita kepada Allah. Manakala yang kedua Allah Taala kata sebenarnya mereka yang melupakan Allah Taala, dia melupakan dirinya sendiri. Yang kedua begitu. Allah Taala kata wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan jadilah kamu seperti orang yang melupakan Allah Taala, sebenarnya dia melupakan diri dia sendiri kerana diri dia yang berhajat ataupun memerlukan Allah Taala. Itu yang penting. Yang pertama, orang yang lupakan Allah Taala ini, dia sebenarnya akan menyebabkan Allah Taala akan lupakan dia pada hari akhirat. Yang keduanya, dia sebenarnya menjatuhkan dirinya sendiri. Dan yang ketiganya, orang yang melupakan Allah Taala ini, dia akan mendekatkan dirinya dengan azab Allah Taala. Tengok apa yang Allah Taala sebutkan dalam surah Jasiyah, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Rasakanlah apa yang kamu lupakan terhadap pertemuan pada hari ini. Jadi kalau kita tengok kat sini, bukan sekadar lupa, tetapi buat lupa, bahkan mereka kufur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Inilah yang menakutkan kita. Bahkan pada setiap hari Jumaat kita baca dalam surah Kahfi. Kita baca dalam surah Kahfi, Allah Ta'ala menyebutkan sifat orang yang zalim. Sebenarnya yang lupa kepada nikmat Allah Ta'ala ini, seakan-akan mereka ini adalah orang yang zalim, kerana Allah Ta'ala kata waman azlamu mimman dzukira biayati rabbih. Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang kita telah sebutkan ayat-ayat Allah. Kita dah sebutkan hari ini tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang diberikan, dikurniakan dalam Al-Quran ini. Kemudian fa'arada anha, dia berpaling daripada Al-Quran yang telah kita ingatkan ni. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia melupakan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Inilah dia 4 kelemahan ataupun 4 kerugian bagi mereka yang melupakan Allah Ta'ala. Yang pertama, Allah Ta'ala akan lupakan dia pada hari akhirat. Yang kedua, sebenarnya dia melupakan dirinya sendiri, dia menjatuhkan dirinya yang sendiri. Yang ketiga, sebenarnya dia akan membawa seseorang itu lebih dekat kepada azab Allah Ta'ala. Dan yang keempat, sebenarnya dia adalah orang yang zalim. Jadi jangan kita, kalau Allah Ta'ala dah beri kita nikmat yang banyak, kita lupa untuk berzikir, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini adalah perlakuan yang tidak baik. Kemudian dalam ayat yang seterusnya Allah Ta'ala sindir kita. Allah Ta'ala kata kul tamatta' bi kufrika qalilan. Okey, tak apa, Allah Ta'ala kata kamu bersenang-senanglah kamu. Yang ni takut kita Kalau mak kita cakap okey tak apa, kita pun dah gentar. Kalau mak kita kata tak apa, macam ada satu bala yang akan turun lepas daripada itu. Kalau mak kata buatlah, buat, tak apa, nanti ayah balik habislah kau katakan macam tu. Yang ni Allah Ta'ala kata tak apa, kul tamatta' bi kufrika qalilan. Tak apa, kamu bersenang-senanglah dengan kekufuran kamu yang sedikit itu. Innaka min ashabin nar. Allah Ta'ala kata tak apa, sesungguhnya kau daripada ahli neraka. Kan tak tersentap kita tu. Mula-mula Allah Ta'ala kata tak apa, bersenang-senang, sesungguhnya kau daripada ahli neraka. Sebenarnya dianya adalah satu sentapan. Lalu setelah Allah Ta'ala ingatkan kita tentang sifat syukur, setelah Allah Ta'ala ingatkan kita jangan lupakan Allah Ta'ala di muka bumi ini, Allah Ta'ala ingatkan kita tentang sifat orang-orang yang baik. Yang ni yang disebutkan dalam ayat yang ke-9. Allah Ta'ala kata amman huwa qanitun ana al-laili sajida. Allah Ta'ala kata apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataupun orang yang bangun beribadah pada malam hari itu yang lebih beruntung. Qa'ima sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Kat sini dua sifat yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, dia mendirikan malam dengan sujud dan qiyamul lail itu, dan yang keduanya yahdharul akhirah, kerana dia takut pada hari akhirat. Yang keduanya yarju rahmat rabbi, dengan berharap, dia mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Yang ini yang sebenarnya pernah diungkapkan dalam hadis Nabi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada seorang lelaki yang berada di ambang mautnya. Yang ni yang diceritakan sendiri oleh Sayyidina Anas. Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin wa huwa fil mauti.
iaitu Rasulullah masuk kepada seorang lelaki yang sedang nazak. Allahu akbar. Kita esok mudah-mudahan kalau kita berada dalam keadaan sakit, Allah Taala permudahkan urusan kita, tuan-puan. Rasulullah, Sayyidina Anas cerita Rasulullah pernah masuk kepada orang yang sedang nazak, faqala kaifa tajidka. Lalu Rasulullah tanya, macam mana keadaan kau? Lalu lelaki ni kata, arju wa akhaf. Aku dalam keadaan yang sangat berharap kepada keampunan Allah Taala dan aku sangat takut. Maknanya dah di penghujung hidup dia masih ingat lagi kepada Allah Taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, la yajtami'an fi qalbin 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allahu alladhi yarju wa amanahu alladhi yakhaf. Allah Taala, Rasulullah kata, tidak ada seorang lelaki yang berhimpun dua sifat ini, sifat takut dan sifat raja, sifat khauf dan sifat raja, takut dan harap kepada Allah Taala, melainkan Allah Taala akan menjauhkan dia daripada apa yang dia takut dan Allah Taala akan memberikan dia apa yang dia harap. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang mendapat nikmat rasa takut kepada Allah Taala dan khauf kepada Allah Taala dan berharap kepada Allah Taala ini. Dan menarik juga di dalam tafsir Ibnu Kathir, Al-Imam Ibnu Kathir ada ceritakan tentang ayat amman huwa qanitun ana al-laili ini. Al-Imam Ibnu Kathir ada menceritakan tentang ayat yang ke-9 ini apabila Saidina Abdullah bin Umar. Saidina Abdullah bin Umar ni, tuan-puan, kalau tuan-puan baca hadis Nabi, dia adalah seorang yang rajin mendirikan qiyamul lail. Rasulullah pernah memuji Saidina Umar, Saidina Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, ni'mal abdu, ataupun sebaik-baik hamba itu adalah Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar in qamal lail, iaitu sekiranya dia mendirikan malam lalu dia tak pernah meninggalkan qiyamul lail, maknanya dia seorang yang rajin mendirikan malam. Tetapi ketika mana dia baca ayat ini, dia kata zaka Uthman ibn Affan. Dia kata sebenarnya ayat ini menujukan kepada Saidina Uthman bin Affan. Kenapa Abdullah bin Umar kata sedemikian? Kerana dia kata likathrati salati amiril mukminin, kerana banyaknya Saidina Uthman itu mendirikan qiyamul lail. Yang ini sebenarnya kisah ni menarik. Bagaimana seorang khalifah, bagaimana seorang pemimpin, tetapi dia seorang yang mendirikan qiyamul lail. Yang ini barangkali perlu kita praktikkan dalam syarikat kita, dalam tempat kerja majikan kita ataupun di mana-mana sahaja, bahawa pemimpin itu juga diajak untuk mendirikan qiyamul lail. Jangan terkejut pula pemimpin mendirikan qiyamul lail, tetapi sebenarnya inilah yang diberikan contohnya oleh para sahabat. Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, Saidina Uthman, orangnya dekat dengan Allah Ta'ala. Apabila dia dekat dengan Allah Ta'ala, dia takut untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, takut dia nak ambil rasuah ke, takut dia nak menyeleweng kuasa dan sebagainya, kerana dia dekat dengan Allah Ta'ala itu sendiri. Oleh yang demikian, sebenarnya tuan-puan, ini adalah pengajaran yang penting. Bagaimana sebenarnya Allah Ta'ala memuji. Kalau tadi Allah Ta'ala mengingatkan kita, jangan kita tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, jangan kita lupakan nikmat Allah Ta'ala. Kemudian salah satu kaedah kita bersyukur dan mencukuri nikmat Allah dan tidak melupakan nikmat Allah adalah dengan kita mendirikan qiyamul lail, sama seperti Saidina Abdullah bin Umar, sama seperti khilafah ataupun khalifah kita iaitu Saidina Uthman. Dan kemudian Allah Ta'ala mengingatkan tentang sifat orang-orang yang baik, iaitu orang-orang yang berilmu dan juga orang yang melakukan kebaikan di muka bumi ini, insya-Allah. Baik, begitulah dia perbincangan ataupun sesi tadabbur kita daripada halaman yang ke-459. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari sama-sama kita perhatikan dahulu resolusi pengajaran yang boleh kita amalkan, praktikkan dalam kehidupan kita daripada halaman yang ke-459 ini, iaitu yang pertama, kita hendaklah menghayati asal usul kejadian manusia agar tunduk kepada kebenaran. Ayat ini disebutkan dalam ayat yang ke-8 tadi tentang kejadian manusia, yang mana yang keduanya adalah kita hendaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala dan tidak kufur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dan yang ketiga, seperti yang kita sebutkan tadi, iaitu kita mengharapkan rahmat daripada Allah dengan mendirikan ibadah seperti ibadah solat dan juga ibadah-ibadah yang lain. Begitulah dia tuan-puan pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pengajian kita. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita dalam kalangan golongan yang bersyukur. Silakan Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak ya rahman ya rahim. Ya Allah, kami mengharapkan rahmat-Mu ya Allah, dan kami sangat takut akan azab-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kedua-dua sifat dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kedua sifat khauf, sifat takut dan sifat harap dalam hati-hati kami semua ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa tetap bersyukur di atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Beri kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami sabar dalam kehidupan kami ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, itulah muka surat 459 yang telah kita belajar banyak sekali kata-kata ataupun sifat-sifat yang penting yang perlu ada dalam diri umat Islam. Moga-moga kita menjadi umat yang kuat untuk berjuang sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengajak semua untuk menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga kita dapat memberi sesuatu manfaat kepada ummah, dan jangan lupa untuk sentiasa saksikan ulangan My Quran Time pada malam dan juga esok pagi. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan dan dirahmati dengan Al-Quran. Bertemu kembali dalam My Quran Time, baca faham amal. Assalamualaikum.